Alhamdulillah pada pagi ini saya rasa beramanah untuk menyampaikan beberapa ayat-ayat Allah yang bersangkut paut dengan peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram. Kita sedang berada pada permulaan bulan Muharram. Ia bukanlah sekadar satu tahun baru bagi kaum muslimin, tetapi di dalamnya ada peristiwa yang besar telah berlaku. Adakah ayah-ayah, ibu-ibu mengetahui apakah peristiwa tersebut? Nabi SAW apabila berhijrah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi sentiasa berpuasa pada hari Ashura. Ashura berasal daripada kalimah asyara yang bermaksud hari yang ke-10 pada setiap bulan Muharram. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Mengapakah kalian berpuasa pada hari yang ke-10 setiap tahun pada bulan Muharram?" Lalu jawapan orang-orang Yahudi, "Inilah hari di mana Allah memberikan kemenangan ke atas Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun. Lalu kami berpuasa untuk membesarkan peristiwa tersebut dan bersyukur kepada Allah. Kerana kalau tidak berlaku peristiwa ini, Bani Israel tidaklah sebagaimana Bani Israel pada zaman Nabi. Mereka barangkali tidak hidup kerana Fir'aun memang mahu membunuh Nabi Musa dan Bani Israel sehingga ke titik yang terakhir Fir'aun usaha untuk lakukan, iaitulah di Laut Merah, ya, suatu tempat yang mana menjadi noktah terakhir pertembungan antara Musa alaihi salam dan Fir'aun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan respon kepada ucapan Yahudi berkenaan. Nabi berkata, "Nahnu aula bi Musa minkum." Thumma amara bi shaumih. Nabi berkata, kami lebih berhak kepada Musa berbanding kamu. Lalu Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk turut sama berpuasa pada 10 Muharram. Nabi menyebut nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini, yakni kaum muslimin, lebih berhak ke atas Musa berbanding kalian. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi, orang-orang Yahudi sebenarnya tidak berhak untuk bercakap tentang Nabi Musa. Kerana kamu, wahai orang-orang Yahudi, ternyata telah menyeleweng dalam banyak perkara di dalam ajaran Nabi Musa yang asal. Bahkan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam yang bernama kitab kitab At-Taurah, kitab Taurat, telah banyak berlaku penyelewengan. Apa kita belajar daripada karakter Nabi ini? Nabi bila tak tahu, Nabi tanya, "Bapa dia mau puasa hari ni?" Nabi tanya. Nabi tidak menyuruh kaum muslimin melakukan sesuatu tanpa ilmu. Apatah lagi sesuatu yang diperintahkan itu ada kaitan dengan orang-orang agama lain. So Nabi bertanya untuk dapatkan pencerahan, untuk dapatkan ilmu. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah Nabi mengiyakan apa yang disebut oleh orang-orang Yahudi. Dalam banyak perkara, orang-orang Yahudi ini banyak membawa masalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerajaan Madinah. Betul kan? Orang Yahudi memang selalu bermasalah. Tetapi apabila orang-orang Yahudi berkata, ini adalah hari 10 Muharram,
adalah hari di mana Allah menangkan Musa ke atas Firaun di laut biru. Tak, saya tak sebut biru tadi. Laut merah. Lalu setiap tahun Musa akan melakukan perayaan ulang tahun mengenang peristiwa itu, tetapi dengan bukan pesta keramaian, apatah lagi tari-tarian, na'udzubillah, tetapi dengan berpuasa sebagai tanda bersyukur pada Allah. Jadi kadang kita ni bila membenci seseorang, habis semua yang baik tu kita butakan mata. Sedangkan Nabi mengajar kita bersikaplah objektif dan sentiasa waras. Rasulullah ni apapun yang berlaku dia bersandarkan wahyu. Cumanya kadang wahyu itu tidak direct, kadang wahyu itu indirect. Kadang Allah beri direct pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang Allah beri kepada orang lain lalu Nabi mendapat manfaat. Di antara wahyu itu adalah bila sebenarnya kejadian di Laut Merah. Kerana Al-Quran tidak menyebut bila terjadi peristiwa tersebut. Al-Quran memang banyak menyebut tentang peristiwa Laut Merah. Bukan satu surah, bukan dua surah, bahkan ada banyak surah. Ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah, cerita perkara yang sama, iaitulah peristiwa Laut Merah. Tetapi kita tidak tahu bila jadi benda tu. Kita tidak tahu. Tetapi bila Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, lalu kita diberitahu ia rupa-rupanya peristiwa pada bulan Muharram. Jadi setiap tahun kita masuk saja tahun baru, kita mulakan dengan bulan Muharram kerana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang ke 20, yang kedua. Khalifah Islam yang kedua, dia sangat genius. Dia mahu orang Islam ada kalender sendiri, tidak terikut-ikut dengan kalender orang lain. Lalu dia melakukan kalender Islam yang berasaskan Qamariyah, perjalanan bulan, bukan perjalanan matahari. Lalu dia berkata kita akan mulakan daripada bulan Muharram. Bulan Muharram bukan bulan Nabi berhijrah, tetapi dia nak mulakan daripada bulan Muharram. Dan kalender itu diberi nama kalender hijrah kerana mengambil ibrah daripada peristiwa yang paling besar pengajaran menurut Umar Al-Khattab, iaitulah peristiwa hijrah. Nabi bila berpuasa setiap kali 10 Ashura, Nabi telah ditanya oleh segelintir para sahabat yang barangkali baru memeluk Islam. Nabi ni bila berhijrah, Nabi sudah sentiasa tidak meninggalkan puasa pada 10 Muharram. Segelintir para sahabat bertanya, ya, kenapa kita melakukan sesuatu yang sama dengan orang-orang Yahudi? Sebab ada segelintir para sahabat yang sangat sensitif, ya, dalam hal-hal agama lain. Mereka sangat warak. Tahu warak? Sangat nak jaga pantang larang agama ni. Tetapi mereka percaya bila Nabi suruh, ia mesti ada sebab. Dan sebab itu bukan sekadar taklid. Tahu taklid? Ikut membuta tuli orang-orang Yahudi. Tidak, Nabi akan bertindak dan memberi fatwa berasaskan wahyu. Jadi bila para sahabat jadi sensitif dengan kita melakukan perkara yang sama dengan orang-orang Yahudi, lalu Rasulullah memberitahu, walaupun puasa itu sama dengan hari orang-orang Yahudi berpuasa, tetapi kita kaum muslimin insya-Allah sumna al-yawmat tasi'. Kita kena berbeza dengan orang-orang Yahudi. Dan rupa-rupanya Nabi bukan hanya berpuasa pada 10 Muharram. Nabi berpuasa 9 dan 10 Muharram. Ia dipanggil hari Tasu'a. Okey, jadi berapa bulan kita ni? 9, 10 Muharram ni. Cuba memasang niat untuk berpuasa. Kerana apa? Orang tanya anda nanti, Mama kenapa puasa? Atuk kenapa puasa ni? Elok-elok cucu ajak pergi McD tengah hari tu. Waktu kita mau kata, Atuk puasa hari ni. Kenapa Atuk puasa? Nak jawab apa?
inilah peristiwanya. Inilah peristiwanya. Jadi saya harap ayah-ayah, ibu-ibu dapat bersedia dengan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26. Saya harap anda semua ada aplikasi, ada apps Al-Quran. Ya, ada aplikasi Quran, sebab kita nak mula pergi kepada beberapa ayat, lebih kurang 15 sahaja dalam tempoh 90 minit perlawanan bola sepak. Ya, 90 minit. So cukup 45 minit, kejap lagi kita take 5 untuk berehat seketika, dan kita akan teruskan perlawanan di separuh masa yang kedua. Kita lawan siapa? Cuba teka. Kita lawan mengantuk. Jadi cerita yang saya nak ambil ini adalah daripada sebaik-baik sumber, iaitulah kalam Allah. Allah Ta'ala sendiri bercerita dengan cerita yang paling terperinci. Ustaz, cerita 10 Muharram ni, iaitulah cerita di Laut Merah ni, dalam Quran, dalam surah mana? Saya nak surah yang paling detail merakamkan peristiwa itu. Maksudnya filem dia 2 jam, bukan sejam, bukan 30 minit. Memang detail cerita di dalam surah itu. Maka jawapannya adalah surah para penyair, surah 26. Kalau anda nak tahu serba sedikit tentang surah ini, boleh baca buku saya, Kompas 114, 11.30 jap lagi boleh beli, ataupun buku 12 jap lagi boleh beli. Ya, buku saya. Jadi cerita yang bakal saya kongsikan kepada ayah ibu sekalian, saya belum tulis sebarang karya. Ya, tetapi kita dengar, kita fikir, dan kita catat di mana-mana ruang yang ayah ibu, tuan-puan boleh mencatat. Ada kertas tak tu? Ada buku nota tak? Tapi tak ada pen. Tak boleh juga. Jadi pastikan ada pen, ada kertas. Kita akan fokus pada surah Asy-Syu'ara. Sebut ramai-ramai. Bukan Asy-Syura, itu surah lain. Asy-Syu'ara, surah yang ke 26, ayat 52 hinggalah ayat 68. Ayat 52 hingga ayat 68. Dan ingat, apabila kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, kita mesti melalui 3 T. Itulah cara berinteraksi ataupun menunaikan hak kepada sebaik-baik ucapan, ahsanal hadis, iaitulah Al-Quran. Kita bila baca mana-mana buku, kita tak perlu lakukan ketiga-tiga T ini ataupun 3/3. Tetapi kerana ini adalah Al-Quran, kita kena membesarkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran dengan 3 hak ataupun 3 T. T yang pertama, tilawah. Baca betul-betul sebagaimana ia diturunkan dalam bahasa Melayu. Salah. Dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. So betulkan lidah kita, jangan tersalah baca, salah makna. T yang kedua, tafsir. Tafsir adalah ilmu untuk memahami apa dalam bahasa Melayu daripada bahasa Arab. Apa yang agaknya Allah nak sampaikan secara tersurat dari kalimah ke kalimah dalam ayat tersebut. Itu tafsir. Dan T yang ketiga, cuba teka. Kalau sesiapa boleh sebut, maknanya dia memang kenal saya lah. Alhamdulillah. Ataupun dia memang biasa datang masjid negara lah, InsyaAllah. T yang ketiga apa dia? Terabur. Tadabbur. Bukan terabur, tadabbur. Jadi tadabbur adalah proses berfikir, proses menghayati dengan hati. Ada kat sini nama hayati tak? Sebenarnya perkataan Melayu ni,
perkataan mak-mak kilau ni ya, dia perkataan yang ada asal usul banyak dalam bahasa Arab. Contohnya penghayatan. Ini sebelum zaman kita tulis ha lah, iaitu ha. Penghayatan, hayati, dia berasal daripada hayatun, menghidupkan, kehidupan. Jadi bila kita kata penghayatan, ia bermaksud menghidupkan hati yang mati dengan proses berfikir. Subhanallah. Tanpa membuang masa, sebab kita nak pergi pada ayat-ayat yang penuh dengan unsur debaran, penuh dengan unsur suspense. Kita memang tak ada video nak tunjuk pada anda, kita tak ada filem nak tunjuk pada anda, kerana Al-Quran jauh lebih hebat pada menggambarkan peristiwa tersebut. Cumanya dia perlu kepada kita semua fokus kepada apa yang bakal saya kongsikan. Dengan fokus, anda seperti dibawa ke Laut Merah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah sudah bersama dengan anda ayat 52? Angkat tangan siapa dah ada pada dia ayat 52, aplikasi ataupun mushaf Al-Quran. So yang tak ada nak buat apa sekarang? Dengar aja. Bolehlah. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kalau anda boleh baca, bacalah dengan saya supaya kita mendapat pahala 10 kebaikan pada satu huruf. Ini bukan buku cerita beli kat Kinokuniya, ini kalam Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab. Itu adalah tilawah. Dan ini adalah tafsir. Untuk tafsir kita kena mula daripada terjemah dulu. Kita sebut sebiji-sebiji apa daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman yang diluluskan oleh Jakib. Allah berfirman, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, yakni kaum kamu, keluar pada waktu malam. Sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Jadi ayat 52 tafsir. Ayat 52 adalah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk keluar daripada Mesir dan membawa bersamanya Bani Israel, yang disebut oleh ahli-ahli tafsir berdasarkan Israiliyat. Tahu Israiliyat? Sumber orang Yahudi, iaitulah perincian-perincian mereka tentang kitab Taurat. Dikatakan jumlah ibadi, jumlah Bani Israel pada waktu itu di Mesir adalah 600,000. Ada sesiapa ada pengalaman memimpin 600,000, bercakap di hadapan 600,000? Oi, kalau pegang mikrofon ni gemuruh tuan-tuan. Bercakap pada 6 orang pun dah gemuruh. Ini kan pula 600,000. Jadi ayat ini beritahu Allah perintahkan Nabi Musa untuk keluar bersama dengan Bani Israel pada waktu siang atau malam. Jadi waktu malam itu disebut dalam ayat. Dan Allah juga sebut kamu semua akan diekori. Kamu semua akan ditemui oleh Fir'aun. Jadi dalam ayat ni ada dua perkara. Pertama, sila check out. Tahu check out? Sila keluar daripada Mesir pada waktu malam. So kamu selaraskan dengan 12 orang pemimpin Bani Israel, kerana 12 pemimpin inilah dia panggil ashab Musa. Ashab ataupun sahabat, ahli majlis syura kepada Nabi Musa. Ada 12 orang sebab 12 ini adalah ketua-ketua kepada Bani Israel. 600,000 bahagi 12 lah, lebih kurang. So dia kena walkie-talkie. Tahu walkie-talkie? Sekarang ada, dulu mana ada. Cuma nak gambarkan pada anda macam mana nak berkomunikasi tu. Sekarang mudah, WhatsApp group je.
Okey, kita semua akan berkumpul pada satu tarikh pukul 9 malam. Power kau masing-masing. Kita akan berkumpul di Masjid Negara pukul 3 pagi untuk keluar ke arah yang Tuhan akan beritahu saya. So kita selaraskan. So Musa diminta untuk keluar pada waktu malam. Dan yang kedua dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu kamu akan dilihat oleh Firaun. Kamu akan bertembung dengan Firaun dan bala tentera mereka. Jadi itu dipanggil tafsir. Kita cuba faham apa yang tersurat daripada ayat itu. Tetapi kita kena ingat, yang penting adalah tadabbur. Kita cuba letakkan ayat ini ditujukan kepada kita untuk memperbetulkan kehidupan kita. Itu tadabbur. Anda bukan sekadar nak faham apa cerita dalam ayat ni, tetapi anda meyakini Allah nak tegur anda dan saya. Mesti ada perkara yang bernama peringatan daripada ayat ni untuk saya. Mesti ada benda tak betul dalam hidup saya yang Allah nak tegur berasaskan ayat ini. Itu tadabbur. So bila kita faham tadabbur, kita tidak akan gopoh-gapah membaca Al-Quran tanpa penghayatan. Jadi mari berfikir, agaknya apa yang Allah Ta'ala nak beritahu? Mula-mula keluar pada waktu malam. Soalan, kenapa Allah perintahkan Nabi Musa keluar pada waktu malam dan bukan pada waktu siang? Kalaulah ajal dan maut sudah ditetapkan Allah, siang dan malam, keluarlah pada waktu bila pun sama je. Betul kan? Bukan ke ajal maut sudah ditentukan Tuhan. Kalau keluar malam pun Allah dah takdirkan Firaun akan jumpa dan bunuh kita, tak ada makna. Keluar siang pun kalau Allah dah takdir Firaun tak jumpa, kita keluar aja pada waktu siang. Tetapi sekarang Allah perintahkan keluar pada waktu malam. Agak-agak anda kenapa? Ini proses berfikir. Dalam Quran tak ada. Quran tak bagi tahu kena keluar pada waktu malam kerana sekian. Allah nak jentik proses kita berfikir. Dia kurniakan kita akal untuk melakukan tadabbur. Jadi cuba fikir dengan saya, kenapa ada sesuatu perkara lebih baik buat pada waktu malam? Kenapa? Sebab ya, saya tanya, saya jawab. Okey kan? Saya tanya, saya jawab. Malam itu gelap. Musuh agak sulit untuk nampak. CCTV pun barangkali susah untuk nampak berbanding waktu siang. Jadi mana yang lebih mengurangkan risiko kantoi pada Firaun dan bala tenteranya? Waktu malam. Betul? Jadi di sini kita belajar Allah nak Nabi Musa berstrategi. Jangan redah je. Dan apabila kamu mengatur strategi ya dengan penuh sifat berhati-hati, kamu jangan terlalu bergantung pada strategi. Dari satu sudut Allah suruh kita berstrategi waktu malam. Tapi dari satu sudut lain Allah Ta'ala nak kata jangan yakin sangat dengan strategi, tapi kamu kena berstrategi. Cuma jangan meletakkan pergantungan pada strategi. Sebab apa? Dalam ayat itu Allah Ta'ala kata Firaun akan jumpa kamu juga akhirnya. Innakum muttaba'un. Aku nak kau berstrategi, tetapi aku juga nak beritahu engkau, strategi engkau tidak akan menyebabkan Firaun tak nampak. At the end of the day, engkau akan bertembung juga dengan Firaun. So apa kita belajar? Kita kena berstrategi. Apa hasilnya, apa takdirnya, apa natijahnya, bukan urusan kita. Kita diberi Allah ujian sepanjang hidup. Antara tujuan ujian ini adalah Allah nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita pernah daurah di Masjid Negara surah Al-Mulk. Seingat saya lah. Ya. Jadi Allah uji kita
untuk membuat pilihan. Kita boleh buat sesuatu perkara tanpa perancangan. Buat je lah. Tak payah nak bincang, tak payah nak terlalu teliti. Yang penting program jalan. Tak? Allah kata, kamu diuji dalam setiap tingkah laku kamu. Adakah kamu memilih cara yang terbaik? Jadi, bergerak pada waktu malam adalah cara yang lebih baik berbanding waktu siang. Ya benar, ajal maut di tangan Tuhan. Tetapi Allah nak uji kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Musa. Pilih cara yang lebih baik menurut peraturan alam. Dan menurut peraturan alam, untuk minimumkan risiko diketahui oleh musuh, bergeraklah dalam keadaan mereka tak nampak. Tetapi Allah kata, strategi kamu itu dapat pahala, tetapi takdir Tuhan tetap akan berlaku. Fir'aun muttaba'un, ia akan bertembung juga dengan kamu. Jadi pengajaran kita daripada ayat ini adalah fokus pada apa yang dalam kawalan kita. Jangan kita terlalu berfikir tentang perkara yang di luar kawalan kita. Orang kata hari ini overthinking, terlalu berfikir tentang hari esok. Habislah kita, nanti bahaya akan datang pada kita. Jangan masuk wilayah Tuhan. Esok belum tentu kamu akan temui. Kerana esok itu kamu akan bertemu kalau Allah izin. Namanya insya-Allah. So fokus kepada hari ini. Pasang strategi. Esok bertembung ke tak bertembung dengan bahaya, Fir'aun ada ataupun tidak, itu bukan lagi urusan saya. Allah perintahkan saya untuk merancang. Apa akan berlaku selepas perancangan ini? Saya akan bersedia untuk menghadapi qada dan qadar, ketentuan Allah. Jadi kita belajar daripada ayat ini, jangan terlalu bergantung pada strategi. Ketika Allah mahu kita berstrategi, dan jangan jadi orang yang melakukan satu pekerjaan bagaikan melepaskan batuk di tangga. Yang kedua, kita nak belajar daripada ayat ini, kamu kena selalu bersedia dengan benda-benda luar jangka berlaku. Kan dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, keluar pada waktu malam, buat yang terbaik, biar musuh tak nampak pergerakan kamu. Tetapi aku nak beritahu kamu, kamu akan bertemu dengan Fir'aun. Agaknya bila Allah kata kamu akan bertemu dengan Fir'aun, ia menggembirakan Nabi Musa atau menyebabkan duka cita? Mula-mula Allah Ta'ala kata keluar pada waktu malam, insya-Allah Allah akan beri kemenangan. Itu sesuatu yang menggembirakan, betul? Tiba-tiba Allah Ta'ala kata keluar pada waktu malam, Allah akan beri kemenangan dengan strategi ini, tetapi kamu akan bertemu dengan Fir'aun. Apa dalam fikiran Nabi Musa agaknya? So gembira ataupun alamak? Alamak. Aduhai. Habis tu buat apa saya nak buat strategi? Buat apa saya nak buat strategi itu? Strategi ni kalau akhirnya engkau sendiri sebut, wahai Allah, aku akan bertemu dengan Fir'aun, lebih baik tak payah buat strategi, lebih baik keluar pada waktu siang. Kalau dah akhirnya akan bertembung dengan Fir'aun, betul tak? Kalau dah kamu sebut, wahai Allah, Fir'aun akan jumpa kita orang, so for what purpose kita buat strategi keluar pada waktu malam? Maka Allah Ta'ala nak ajar kita, dalam kehidupan selalu bersedia dengan benda luar jangka. Jangan terlalu perfectionist. Semua benda akan mengikut apa yang anda mahu. Jangan terlalu yakin apa yang akan dilakukan pada hari esok akan mengikut kehendak anda. Anda dah tahu dah pagi esok hari Ahad nak jogging dekat Tasik Titiwangsa contohnya. Kemudian nak minum kopi dekat mana-mana kedai ke mana-mana kan, nak bersembang dengan kawan. Kita dah ada dah kita punya perancangan tu. Anda kena always ingat, mesti ada benda luar jangka akan berlaku. Saya bersedia menghadapi dengan redha.
Dia umpama bahaya yang datang, kita tak boleh nak hidu kerana malang tidak berbuat. Tapi mukmin ini beza dengan orang tidak mukmin. Ini beza orang mukmin, ini beza Musa dengan orang yang lain. Dia always get ready, innakum muttaba'un. Pasti akan ada perkara yang saya tidak jangka terjadi, tetapi saya akan pasang mindset itu adalah rencana Tuhan yang dengan kebaikan. Anda nak plan A, tiba-tiba berlaku sesuatu yang tidak diingini. Anda kena percaya Allah nak datangkan plan B yang jauh lebih baik. Kadang isteri kita agak lambat bersiap, kan? Lalu kita kadang mengeluh, bak pola lama sangat dia ni. Entah-entah Allah mengatur agar kamu selamat daripada sebuah kemalangan di jalan raya. Anak saya minggu lepas, anak perempuan, kita dah bergerak check out daripada hotel, ya, dan tiba-tiba baru dia beritahu selepas 10 minit keluar meninggalkan hotel, dia tertinggal dia punya tab, dia punya laptop dia tu. Dia pun patah balik. Dan ternyata bila patah balik dan pergi ke hotel tersebut, bukan hanya tab anak perempuan kita saja tertinggal. Kita punya phone yang kedua kita pun tertinggal bawah katil. Allah punya pengaturan. Ikut hati nak marah dia anak kita tu, mapalah mu ni. Tetapi rupanya kita sendiri yang bermasalah. Allah selalu mengatur yang lebih baik. Yang kedua, ayat 53. Sebelum tu, ayat 52 lagi, berikan perhatian pada kalimah ibadi. Okey, sebut ramai-ramai ibadi. Ibadi adalah Bani Israel. Mereka mendapat gelaran daripada Allah sebagai ibadi. So, bila Bani Israel nak berdepan dengan bahaya, ya, bahaya yang pertama, Firaun yang akan mencari mereka sampai ke lubang cacing. Bahaya yang kedua, Musa tak royak kita nak pergi mana. Apatah lagi, tanda-tanda pergi ke laut makin jelas. Tiba-tiba Allah kata, ibadi, ini hamba-hamba aku. Bawa mereka dan selalu ingatkan mereka hamba aku. Kenapa perkataan hamba yang dipilih oleh Allah? Kenapa tidak asri bi Bani Israel? Tetapi Allah letak ibadi. Tuan-tuan, Al-Quran apabila menyebut ibadi, wa idza sa'alaka ibadi, dia punya konteksnya adalah takrim, memuliakan. Kita ni kalau title dari sudut gelaran, kita ada gelaran yang akan menyebabkan kita muliakan seseorang, betul? Datuk, Datin, Doktor, Profesor, kan? Tetapi dalam Al-Quran, gelaran yang Allah muliakan adalah ibadi. Dan itulah gelaran yang paling tinggi Allah beri kepada manusia. Pangkat yang paling tinggi di sisi Allah adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tempat yang paling tinggi Nabi sampai, yang manusia tidak pernah sampai. Lalu Nabi mendapat anugerah abd ataupun ibadi, hamba. Sebab bila Allah sebut hamba di dalam Al-Quran, Allah nak memuji sikap mereka. Sebelum tu kita kena faham apa maksud hamba, sebab kita tak ada pengalaman jadi hamba. Ada sesiapa ada pengalaman jadi hamba? Memohon dekat mana-mana organisasi, saya tak nak jadi pekerja 8 jam sehari, saya nak jadi hamba 24 jam. Pekerja dia ada bayaran, dia ada hak-hak pekerja. Hari Sabtu, hari Ahad tak dikacau. Tapi hamba Sabtu, Ahad kena kacau. Pekerja lepas 5 petang tak dikacau. Hamba nak tidur pun tak lena sebab kena kacau dengan tuan dia. Tuan dia berhak untuk memberikan arahan pada bila-bila masa. Sebab hamba itu tidurnya pun dia tetap milik tuannya. Walaupun dia tengah makan, dia kena bersedia menerima arahan daripada tuannya. Kesimpulannya, hamba menurut orang-orang Arab sebelum Al-Quran diturunkan merujuk kepada satu kedudukan manusia yang paling bawah, yang paling dipandang hina.
Orang boleh buat sesuka hati pada orang yang bernama hamba. Di zaman Arab, tanda seseorang itu hamba yang terhina, dia akan tambat masad. Pernah baca surah Al-Masad? Dia ada tali dekat leher, itu tanda dia hamba. Dia ni terikat dengan Rabbun, Tuan dia. Dan dia tidak boleh mengawal hidup dia kerana hidupnya dikawal oleh Tuan dia. Dia boleh makan. Kalau Tuan dia nak bagi makan, dia boleh tidur. Kalau Tuan dia tidak ada sebarang arahan, tetapi dia kena always get ready kalau Tuan dia beri arahan pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Dalam perkataan lain, hamba dia tidak boleh mengawal apa yang akan berlaku dalam hidup dia. Ada benda dia boleh kawal, ada benda dia tak boleh kawal. Jadi bila anda menghadapi musibah dalam hidup, bila ayah ibu, tuan puan ada musibah dalam hidup, tolong jadi hamba, jangan jadi sya'ari. Bila berlaku ujian dalam hidup, kena jadi abdi, bukan sya'ari, bukan nama masing-masing. Sebab apa? Dengan menjadi hamba, Allah akan bagi jalan keluar daripada Fir'aun. Bila kita jadi hamba di hadapan ujian Tuhan, Allah akan bagi jalan keluar. Ramai orang diuji, Allah tak bagi jalan keluar sebab dia tak jadi hamba. Hamba maksudnya apa? Tak apa Tuan, Tuan berhak bagi arahan. Saya berkhidmat dengan Tuan. Saya tidak merdeka. Jadi berilah apapun arahan, saya terikat dengan Tuan. Itu dari sudut orang-orang Arab. Tetapi Quran bila guna hamba, dia punya konteks bukan hina tapi mulia. Quran datang dengan satu makna yang luar biasa tentang hamba. Ia adalah pangkat yang paling tinggi. Jadi bila Allah uji, letakkan jiwa kita sebagai seorang hamba. Ada benda saya boleh kawal, macam kita nak datang sini dengan kuliah Ustaz Izzuddin, kita boleh kawal, maksudnya kita boleh buat pilihan nak dengar Ustaz Syahari sampai pukul 12. Tetapi boleh berlaku tak perkara di luar kawalan, iaitulah ceramah ni tamat 2 petang contohnya. Alamak. Dan banyak masalah akan berlaku kalau sampai pukul 2 petang. Apa ni? Dan penceramah tidak benarkan anda keluar daripada dewan. Dewan dikunci, tangan dirantai. Jadi kita akan tertekan. Tetapi pada waktu ujian berlaku, tolong ketepikan sya'ari. Siapa kamu? Ingat kamu tu hamba. Ia bukan dalam kawalan kamu, kerana Rabbun telah memberikan sesuatu arahan untuk kembali pada dia. Aku bagi ujian sebab kau lupa kat aku. Jadi dia pun beri ujian itu. Ujian itu barangkali kesempitan kewangan, ujian itu barangkali kesihatan, ujian itu barangkali masalah dengan anak, cucu, menantu, barangkali, dan banyak masalah yang disebut sebagai perkara di luar jangkaan. Subhanallah, itu baru satu ayat. Mari kita lihat ayat 53. Baca dengan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hashirin. Setelah mengetahui keadaan itu, keadaan apa? Musa keluar pada waktu malam dengan 600,000 Bani Israel. Saya nak tanya, walaupun anda keluar waktu malam, tapi anda keluar dengan 600,000 orang, adakah susah untuk dilihat oleh masyarakat Mesir pada waktu malam? Kalau 6,000 orang pun kita boleh terjaga daripada tidur barangkali. Sebab bunyi tapak kaki, bunyi orang duk bercakap-cakap, takkan dah 600,000 tak dengar apa satu. Senyap je. Dan mudah je arahan itu diikuti. 600,000. 600,000 bukan mudah nak kawal. Jadi tidak pelik Firaun mendapat laporan daripada SB beliau. Tahu SB? Kita ada Bukit Aman kat sini. Dia ada cawangan khas. Dia merisik ataupun menyelusuk masuk untuk dapatkan maklumat tentang bahaya yang boleh menimpa government. So dalam cerita Nabi Musa, government Mesir waktu itu dia ada Firaun dan dia ada mata-mata.
Dia ada SB dia. So mereka akan walkie-talkie dengan Firaun. Hello, kita ada orang berkumpul di sini. Barangkali mereka nak melakukan demonstrasi. Kita mesti cantas sebelum ia menjadi lebih buruk. Jadi Firaun dapat tahu. Fa'arsala Firaun fil madain. Firaun pun hantar orang-orang beliau ke setiap madain. Madain adalah jamak Madinah. Madinah artinya bandar raya, bukan kampung, bukan desa, bukan hulu, tetapi bandar-bandar maju. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Madinah, bandar raya yang moden, maju. Dan Allah tidak sebut Madinah, Allah sebut jamak, iaitulah Madain. Kerana Mesir penuh dengan bandar raya maju di bawah Firaun. Dan Ibnu Ashur rahmatullah alaih dalam tafsir beliau menyatakan, ya, sumber sejarah beritahu ada 15 bandaraya maju di zaman Ramsis yang kedua ataupun Firaun. Berapa banyak bandar? Di sebuah negara ada 15 bandar maju. So setiap bandar-bandar ini ada bala tentera khusus jaga negeri. So Firaun walkie-talkie dengan ketua-ketua tentera setiap negeri, mari berhimpun di Memphis. Tahu Memphis? Pusat pentadbiran Firaun. Mari semua, sebab kita ada misi malam ni. Kita ada misi, bukan malam lah, pagi tu nanti. Hashirin berkumpul di Memphis. Hashirin berkumpul. Okey. Itu tafsir lebih kurang. Mari kita tadabbur. Firaun respon dengan perhimpunan Bani Israel pada waktu malam dan dibawa oleh Musa ke satu lokasi. Firaun baru bertindak untuk mengumpulkan bala tentera. Berdasarkan dua ayat ini, kita dapat lihat Firaun baru bertindak. Fa ni selepas Musa dah bawa Bani Israel ke satu lokasi untuk menuju kepada pembebasan yang sebenarnya menuju ke Laut Merah, Firaun baru dapat tahu dan Firaun kata, we must do something. Iaitulah mengumpulkan bala tentera untuk menyerang Bani Israel. Itu yang kita faham betul. Tetapi yang ramai tidak tahu adalah Firaun bukan terkejut dengan Bani Israel telah berkumpul dan menuju ke satu lokasi untuk keluar daripada Mesir. Kenapa Firaun tak terkejut? Kita bila baca ayat ni, kita rasa macam Firaun tengah tidur, krong, dapat panggilan. Bangun. Kita ada masalah. Firaun bukan ahli politik yang naif. Dia dah lama tahu Musa ada hidden agenda. Bukankah Musa bercakap di hadapannya dua perkara? Pertama, Firaun, kau bukan Tuhan. Tuhan sebenar bukan engkau. Cukup-cukuplah bagi ucapan menyebut engkau Tuhan. Nombor dua apa dia? Dia punya demand, dia punya tuntutan. Tolong bebaskan Bani Israel. Stop jadikan mereka hamba, serahkan kepada saya. So Firaun dia tidak dungu. Dia memang cuba study. Kenapa Musa nak sangat Bani Israel ni? Dia nak bawa ke mana? Musa ni bukan calang-calang orang 30 tahun membesar dalam istana Firaun. Dia tahu serba-serbi kekuatan dan kelemahan kerajaan Firaun 30 tahun. Pernah jadi penjawat awam? Kita tahu serba-serbi tentang kementerian dan kerajaan itu. Kerana 30 tahun bukan 3 tahun. Musa ni pernah menjadi penjawat awam kepada kerajaan Firaun pada waktu itu. Dia duduk dalam government. Berbanding dengan abang dia Nabi Harun. Nabi Harun tidak ada pengalaman jadi penjawat awam, jadi pekerja kepada government. Jadi Musa adalah ancaman. Dia tahu kelemahan aku dan kerajaan ini, dan sekarang dia kata
Aku kena beri balik pada dia Bani Israel. Berhenti jadikan mereka hamba. Dia mesti nak bawa ke satu lokasi untuk membina kekuatan. Jadi aku kena tengok Musa nak bawa ke mana. Dan SB Firaun memang main peranan. Mereka menyamar sebagai orang biasa. Mereka mungkin pakai tutup muka sikit tapi duduk dalam Bani Israel. Musa dan Nabi Harun always motivasi kepada Bani Israel, insya-Allah Allah akan kurniakan kita pembebasan dan Allah akan kurniakan kita tanah yang dijanjikan. Kita akan keluar daripada sini insya-Allah dan Allah akan kurniakan the kingdom of heaven. Apa dia? Tanah yang diberkati. So bila SB lapor kepada Firaun, sebenarnya Firaun, Musa akan bawa mereka untuk bina kekuatan. Dan Musa memang kata Allah akan beri mereka kekuatan dan kekuasaan di Palestin. Nak pergi Palestin. So kita akan pantau mereka punya pergerakan. So bukan Firaun baru terkejut. Firaun tahu akan datang satu masa Musa akan bawa keluar Bani Israel. Dia dah ready dah. Cumanya apa yang menarik adalah dia lambat bertindak. Berdasarkan pergerakan ayat 53 ni, dia macam baru terbangun daripada tidur pagi itu dan baru nak kumpulkan bala tentera, pagi itu baru nak pergi serang kerana pasukan Bani Israel sudah bergerak ke satu lokasi. Dia macam lambat sikit, betul tak? Betul tak? Tak betul. Kerana itu strategi beliau. Maka cuba beritahu saya, kenapa dia sengaja lambat-lambatkan tindakan balas kepada Bani Israel? Bukankah sepatutnya dia cantas Bani Israel sebelum mereka berhimpun di satu tempat pada waktu malam? Dia dah cantas. Sebab bila berhimpun ni mereka menambah kekuatan. Bukankah sebaiknya dia mengelakkan Bani Israel keluar, meninggalkan Mesir, mula bergerak? Cantas lebih awal, tetapi dia biar dia nak pergi mana dia biar. Bagi dia orang pergi, bagi dia orang bergerak. Kita tak payah usik lagi. And then bila mereka dah bergerak jauh sedikit, baru dia walkie talkie. Okay, semua berkumpul. Pagi tu baru berkumpul semua. Musa mungkin bergerak pada 10 malam, 11 malam, barangkali orang dah tidur. Orang tidur apa? Okay, pukul 12 malam. Tapi Firaun yang dah dapat tahu lama dah. Ya, CCTV merata. Ya. Pukul 6 pagi, 7 pagi baru dia bagi arahan pada bala tentera untuk get ready, kita ada misi. Kenapa dia lambat-lambat kan? Sekali lagi, Firaun bukan ahli politik yang tak berapa bijak. Dia genius. Tetapi geniusnya adalah genius yang Allah laknat lah. Kenapa? Mungkin ada anak-anak muda di sini yang banyak tengok cerita perang. Okay? So dia akan faham di sini ada strategi yang licik. Apa dia? Tuan-tuan, anda bayangkan anda Firaun. Na'udzubillah Ustaz. Tak, bayangkan je. Anda sekarang sudah hilang sokongan daripada ahli sihir. Kena ahli sihir Firaun. Mereka influencer, anak muda, orang yang sangat berpengaruh, petik jari 100,000 datang buat persembahan dengan cara sihir. Dulu mana ada persembahan dalam bentuk menyanyi. Zaman tu persembahan dia adalah sihir. Petik jari saja ahli sihir ni 10,000, 1,000 akan datang. So Firaun sangat tertekan dengan kejadian sebelum Laut Merah. Dia sudah hilang reputasi. Sebab orang yang paling dia harap untuk promo ketuhanan dia adalah ahli sihir. Ahli sihir ni dibayar tau. Dia dibayar. Dia buat je persembahan, dia akan ada iklan. Berikanlah sokongan kepada Firaun, baru anda akan teruskan menonton persembahan sihir saya. Dia ada iklan untuk sokong Firaun. Sebab mereka dibayar dengan bayaran yang mahal untuk promo tentang Firaun. Tiba-tiba seluruh 70 orang ahli sihir Firaun daripada 70 negeri masuk Islam, ikut ajaran Musa. Malu yang amat Firaun.
Apatah lagi dia lebih malu bila isterinya sendiri beriman. Dan penasihat terbaik dia beriman. Korun pula baru mati ditenggelamkan oleh bumi. Dia dah tak tahu nak mengurus, dia panggil control damage. Jadi dia mesti mengurangkan risiko rakyat hilang kepercayaan kepada beliau. Jadi untuk memerangi Bani Israel dan membasmi mereka, kita mesti pastikan serangan ke atas Bani Israel jauh daripada pemerhatian rakyat jelata. That's why Firaun kata, biar diorang pergi. Sebab makin jauh diorang pergi, makin jauh radar rakyat daripada Bani Israel. Kita akan bunuh Bani Israel ketika rakyat tak tahu menahu pasal mereka. Kalau kita serang mereka dekat dengan bandar raya, nanti orang ambil gambar dan orang buat berita viral di Facebook. Firaun genocide. Firaun yang kita katakan Tuhan tiba-tiba melakukan sesuatu yang disebut sebagai penjenayah perang. Jadi dia sangat tertekan ke dengan Bani Israel sampai melakukan genocide. Tahu genocide? Hiroshima, Nagasaki tu. Buff. Jadi biar dia orang pergi. Biar sampai satu lokasi yang tak ada orang, kat situ kita akan serang secara satu serangan saja. Dan juga bagi Firaun, alahai, diorang tu 600,000. Sampai mana sangat? Biar Musa bawa diorang. Diorang tu ada orang tua. Mana laju berjalan pun. Ada kanak-kanak yang kalau nakkan susu, nakkan minum terpaksa berhenti sekejap. 600,000. Macam-macam orang ada di situ. Dan jangan lupa, 600,000 ni bawa bagasi masing-masing. Mereka bukan pergi mukhayyam tarbawi 3 hari 2 malam. Macam anak saya. Dia pergi untuk tinggalkan Mesir buat selama-lamanya. Padahal Bani Israel duduk di Mesir dah 400-500 tahun. Mereka ada 7 keturunan barangkali sejak daripada zaman Nabi Yusuf. So bayangkan mereka bawa terlalu banyak beban dan jumlah 600,000, anda boleh expect mereka boleh bergerak dengan laju? No. Mereka tak boleh bergerak dengan laju. Sedangkan Firaun adalah tentera. Bani Israel mana ada kuda? Firaun ada kuda laju. Biar dia pergi dengan Bani Israel. Kita ni sekejap je boleh serang mereka sebab kita laju akan serang mereka. Dia nak lari gimana? Dia nak lari gimana? Itu dia punya siasah dia, faham? Jadi Firaun licik sebenarnya. Nah, apabila bala tentera itu telah berkumpul di Memphis, inilah 3 poin utama ucapan Firaun membakar semangat bala tentera beliau. Ayat 54, ayat 55, ayat 56. Ada 3 ayat yang menunjukkan 3 poin ucapan Firaun. Ingat ya, cerita Quran adalah cerita yang akan berulang. Ingat betul-betul. Kita bukan hanya duk baca cerita ni. Sebagai contoh, bila saya sebut genocide, adakah itu hanya perangai Firaun? Kita kena bunuh mereka di satu tempat yang orang tak ada dan kita akan bunuh dalam sekali pembunuhan saja. Umpama tak ada apa-apa berlaku kat situ, kita kambus masuk dalam tanah. Ini bukan hanya Firaun, ini kefiraunan. Ya, pernah baca surah Al-Buruj? Ada cerita tentang Ashabul Ukhdud. Pernah baca tak? Tahu tak cerita Ashabul Ukhdud? Mereka yang dibakar hidup-hidup dalam parit api, betul? Salah. Ashabul Ukhdud bukan yang dibakar. Ashabul Ukhdud yang bakar. Yang bakar orang-orang beriman adalah Ashabul Ukhdud. Sebetulkan skrip tarbiyah anak-anak kita. Nak, kau kena kuat iman macam Ashabul Ukhdud.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashabul ukhdud maksudnya pemilik parit yang mengeluarkan api. Mereka orang-orang kafir yang membakar hidup-hidup orang-orang mukmin di satu lokasi terpencil, sehingga mereka tidak mahu ada tanda-tanda mereka melakukan jenayah. So mereka menghilangkan bukti jenayah itu dengan cara mereka bakar sampai jadi abu. Betapa takutnya orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam daripada Islam ini tersebar. Mereka kumpulkan orang-orang mukmin dalam satu parit, mereka masukkan kayu api, mereka simbah dengan minyak, dan mereka api itu marak, mereka humban seorang demi seorang sampai menjadi rentung, jadi abu. Mereka tak nak ada kesan orang beriman di situ. Tak ada dunia tahu pasal peristiwa ini. Allah yang beritahu, baru kita tahu adanya peristiwa ini terjadi. Jadi sama juga dekat sini. Firaun punya siasat sama aja dengan mana-mana orang-orang kafir. Dia akan cari satu tempat semacam Guantanamo untuk membunuh orang-orang mukmin dalam keadaan dunia tidak mengetahui apa berlaku. Dalam perkataan lain, musuh akan merancang dengan sangat rahsia. Tapi Tuhan tahu walau di mana jua engkau berada. Kemudian, inilah 3 ucapan. Pernah tengok tak satu filem? Bukan satu filem, beberapa filem. Ataupun mungkin tuan-puan tak tengok filem. Yang mana sebelum peperangan itu berlaku, ketua akan bagi ucapan bersemangat. Contohnya, filem The Kingdom of Heaven. Ya, saya tengok macam mana raja orang-orang Nasrani memberikan ucapan semangat. Saya tengok filem Troy. Dan banyak sebenarnya filem-filem Hollywood ini yang mana dia punya komander akan bagi ucapan. Mak Kilau pun ada kalau kita perasan. Ucapan bagi semangat sebelum pertempuran berlaku. Ini tanah berdaulat. Mereka tidak berhak untuk datang ke tanah ini. So dia membakar semangat untuk mereka berjuang. Rupa-rupanya memang satu benda yang logik sebelum pergi ke medan tempur, bagi semangat dulu pada bala tentera. Sebab pergi perang bukan pergi pejabat. Sebab apa? Anda hanya kena pilih nak hidup ke nak mati. Pejabat mana ada benda tu? Pejabat kita pergi untuk hidup. Tetapi perang, anda kena ready untuk mati. So tak semua orang suka nak pergi ke perang. So ucapan Firaun adalah inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Wahai bala tentera saya, sesungguhnya mereka ini adalah syirzimah. Sebut ramai-ramai, syirzimah. Jamaknya adalah syaradim. Okey, dalam bahasa Arab, syirzimah adalah kain yang terkoyak daripada baju. Bila anda ada baju dan baju itu sudah lusuh, tidak lagi dipakai, anda akan koyak-koyakkan baju itu untuk dijadikan lap kaki, untuk mengelap air tumpah. Itulah kedudukan Bani Israel di mata Firaun. Mereka ni alas kaki kita je. Mereka ni hanya kain buruk untuk lap air tumpah. Itu standard Bani Israel, yang mana mereka ini keturunan Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, keturunan Nabi-Nabi yang menyelamatkan Mesir 400 tahun lepas daripada 7 tahun kemarau. Masih ingat surah Yusuf? Mereka ni sebenarnya keturunan orang yang baik-baik, tetapi dihina sampai ke tahap menjadi abdi. Air tumpah pun diorang kena lap. Baik, itu syirzimah. Qalilun artinya diorang tu tak ramai pun, we can manage them dalam waktu yang pantas. So ucapan ayat 54 ini nak katanya mereka itu sangat hina dan mereka itu dapat diuruskan genosidenya dalam masa yang singkat. So bayangkan Firaun nak beritahu kepada bala tenteranya mereka bukan masalah besar. Kita boleh uruskan mereka
dengan begitu pantas. 600,000 sedikit ke? Sedikit ke 600,000? Tapi Firaun dia tak nak nampak itu sebagai masalah. Dia mahu tentera-tenteranya melihat mereka itu sedikit dan boleh dihapuskan dengan segera. Sebab sedikit berbanding banyak, mana yang lebih mudah kita nak selesaikan? Sedikit. So ucapan ini adalah tahqir, menghina Bani Israel. Kemudian ucapan kedua Firaun, wa innahum, baca, lana laghaidun. Mereka ini bukan sekadar terhina, ibarat kain buruk. Dan mereka itu bukan sekadar sedikit kita boleh hapuskan mereka dengan pantas. Mereka juga penyebab kita sangat-sangat marah. Firaun kata Bani Israel sebagai punca utama seluruh rakyat Mesir amat-amat marah. Ghaiz, dia lebih marah daripada ghadab. Ghaiz. Kenapa orang Mesir menurut Firaun punya ucapan amat-amat marah? Firaun cuba nak bagi tahu Bani Israel dan Musa dan Harun bukan hanya masalah saya, ia masalah rakyat Mesir. Boy. Tak semua rakyat Mesir bermasalah dengan Musa. Tapi bagi ahli politik yang bernama Firaun ini, dia menjadikan masalah dia masalah negara. Lalu dia kata, bukankah kalian semua sangat marah kepada Bani Israel? Soalan saya, apa yang Bani Israel buat menyebabkan Firaun dan orang-orang Mesir marah? Tahu tak? Cerita apa yang menyebabkan orang-orang Mesir sangat marah kepada Bani Israel? Amat marah. Cuba teka. Peristiwa apa? Macam biasalah, saya tanya, saya jawab. InsyaAllah. Okay. Untuk maklumat, ya, tak ada. Okay. Untuk makluman, sebelum peristiwa Laut Merah, Laut Merah ni adalah mukjizat yang ke-12. Kalau masih ingat 4-5 tahun lepas, cerita Nabi Musa ni lah yang paling lama saya bawa di segmen Ibrah di Radio Ikim. Dan saya hitung, saya kira dari satu siri ke satu siri saya akan bercakap pasal mukjizat. Dan saya kira rupanya ini Laut Merah ni, yang laut terbelah tu, dia mukjizat yang ke-12. Dan sebelum mukjizat yang ke-12 ni ada 9 mukjizat yang menimpa Mesir. Dan 9 mukjizat itu membabitkan fenomena alam yang pelik, seperti tiba-tiba kemarau berbulan-bulan. Menurut logik, ini musim Mesir subur, tiba-tiba 3, 4, 5 bulan, sinin, bahkan mencecah tahun, air hujan tak menitik dari langit walau setitik. Orang jadi marah dan orang pergi kepada Musa, tolonglah kami, jangan buat macam ni, kami tahu Tuhan kamu marah pada kami, do something. Nabi Musa pun berdoa dan mereka kembali aman, kembali subur. Tiba-tiba mereka tidak mengutarakan janji untuk beriman kepada Musa. Mereka kufur pada Musa. Allah datangkan pula bencana yang kedua. Hujan lebat sampai banjir Sungai Nil, rosak tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan rosak belaka. So dalam fikiran orang Mesir yang dipropagandakan oleh Firaun, ini semua kerja Musa. Pergi pada dia, minta dia selesaikan masalah ini, tolong bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Pergi menyalahkan Musa pula. Tak nak menyalahkan diri sendiri yang tak nak beriman kepada Musa. Kemudian mukjizat kedua, datang mukjizat ketiga, tahu apa dia? Belalang. Datang kacau tanam-tanaman orang-orang Mesir. Kemudian datang kutu, garu gatal sana sini. Kutu di merata-rata tempat. Tak senang tidur orang-orang Mesir. Kemudian air jadi darah. Air jadi darah. Nak masak, ya, buka saja kuku kowe keluar darah. Bayang macam mana? Takkan kita nak minum darah? Kemudian katak. Masuk bilik air ada katak.
Nak masuk bilik air tak apa, nak tidur. Katak. Orang. Ya. Bukan semua orang boleh sentuh katak. Aku tengok katak pun, aku akan melompat. Tak boleh nampak benda tu. Hidup mereka penuh dengan susah dan mereka dipropagandakan oleh Firaun. Blame Moses, blame him. He must be responsible for all of this. Dia still tak nak mengaku dia salah. Dia still tak faham masalah utama adalah dia, bukan Musa. Jadi sebab itu dia sentimenkan perkara ini. Masih ingat apa yang Musa buat dan Bani Israel ketika rumah-rumah kita ketika rumah-rumah kita didatangi oleh makhluk-makhluk yang kita sebutkan tadi, tiba-tiba Bani Israel boleh hidup je dengan baik. Bani Israel tidak ditimpa masalah-masalah tu. Aneh kan macam mana Allah Ta'ala buat di negara yang sama, ada pihak kena, ada pihak tak kena. Sedangkan kita kalau ditimpa musibah macam banjir yang menimpa Shah Alam baru-baru ni, orang mukmin kena, orang belum mukmin pun kena. Tetapi yang ni, yang tidak beriman saja kena. Rumah Bani Israel tidak terganggu dengan apa yang terjadi sebab mereka follow Nabi Musa. Subhanallah. Wa inna la jami'un hadirun. Dan kita semua ini sesungguh-sungguhnya sentiasa berwaspada dengan apa yang mereka nak buat sebenarnya. Hadara artinya berhati-hati dan berwaspada. Artinya apa? Mereka ini bukan hanya bawa bencana. Tuan-tuan, apa anda akan buat kepada orang yang datang daripada negara yang baru saja muncul virus baru? Tahu tak ada virus baru ni? Wallahu alam lah, saya pun tak tahu. Tapi orang duk kata monkey apa entah. Monkey king apa? Monkey pox. Let's say lah, katakan monkeypox ini muncul daripada sebuah negara. Okey? Dan tiba-tiba ramai rakyat negara tu nak datang Malaysia. Apa anda akan buat? Anda akan buat di airport lagi, di sempadan lagi hadirun. Tahu hadirun? Kita kena pantau daripada kluster itu muncul di Malaysia. Mereka membawa bahaya. So apa yang Firaun tengah buat adalah painting Islam as the new enemy. Ini bukan hanya cerita Firaun, ini cerita kefiraunan zaman berzaman. Mereka akan gambarkan orang-orang Islam sebagai ancaman kepada kedaulatan negara. Mereka ini orang yang ada niat untuk gulingkan negara ini. Mereka nak bawa bahaya pada negara ini. Kita kena cantas mereka sebelum mereka membina kekuatan. Itulah 3 poin penting daripada ucapan Firaun. Sekarang dalam baki 35 minit kita pergi ke Laut Merah. Boleh? Saya harap ibu-ibu, ayah-ayah semakin menikmati bagaimana Al-Quran tidak hanya berbicara tentang peristiwa sejarah. Satu persatu saya berusaha untuk menunjukkan adanya peristiwa ini dalam kehidupan kita. Peristiwa yang kita lalui tadi rupa-rupanya juga peristiwa yang boleh berlaku pada hari ini. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Lalu kami keluarkan mereka daripada kebun-kebun yang hijau dan air, mata-mata air yang deras memancut. Dan kami keluarkan mereka daripada kunuz, daripada harta kebendaan yang mewah, wa maqamin karim, dan kedudukan pangkat yang tinggi-tinggi. 57 merujuk kepada panorama di luar daripada rumah dan istana. Ayat 58 merujuk kepada panorama dalam rumah dan istana. Boleh faham? Jannat, uyun, orang tak buat dalam rumah, tak ada kerja. Sebab air pancut anda buat dalam rumah, anda buat di luar rumah. Taman-taman hijau yang boleh dipetik buah pisangnya, kita buat dalam rumah. Innalillah, kita
Kita buat di luar rumah supaya first impression orang, Allah cantiknya rumah dia, corner lot pula tu. Ya Allah, ada jannat, ada uyun. First impression. Mana-mana orang, ya, dia nak sangat corner lot kan. Sebab boleh membina first impression orang. Kalau macam ni lah luar rumah dia, macam manalah dalam rumah dia kan? Kan? So bila dia masuk dalam rumah nak bersembang, sebab hidup berjiran, bila kita masuk saja rumah, kita akan nampak dia punya tanda-tanda kunus, tanda-tanda kaya. Ya Allah, merata-rata barang-barang dia Tupperware contohnya. Ataupun IKEA belaka kau. Oh, puyo. Jadi kita ni terkadang mementingkan brand, kan? Sebab tidak boleh dinafikan, ya, kekayaan yang Allah Ta'ala beri menyebabkan kita nak pilih barang-barang yang lebih baik. Bukan nak menunjuk-nunjuk, tetapi nak pilih yang terbaik, yang boleh bertahan lama. Tetapi kunus adalah kemewahan yang kita boleh nampak bila masuk dalam rumah. Perhiasan-perhiasan, cawan daripada emas. Ya Allah. Ya. Kemudian maqamin karim adalah pangkat-pangkat kedudukan. Apa yang kita akan nampak bila masuk rumah orang, rumah kawan kita barangkali, yang boleh menunjukkan pangkat kedudukan dia. Dia mungkin paparkan sijil. Dia punya sijil PhD beliau, siap dengan gambar konvo beliau. Ke orang letak sijil PhD dengan gambar konvo di luar rumah, di pagar rumah. Itu tak ada kerja. Jadi 57 external, 58 internal. So nak katanya, kami keluarkan Firaun dan bala tenteranya daripada pencapaian terbaik mereka sebagai negara paling maju di dunia. Kami keluarkan mereka. Lihat apa maksud Allah Ta'ala. Mereka keluar dengan niat untuk mencapai prestasi yang paling dibangga-banggakan oleh rakyat Mesir. Mereka keluar untuk memusnahkan ancaman negara, sehingga seluruh rakyat jelata mengadakan pesta untuk memberikan ucapan semangat kepada bakal pahlawan negara Mesir. Kan? So tepukan gemuruh diberikan oleh isteri dan anak-anak. Ya, kita ni kalau nak bagi motivasi kepada pahlawan-pahlawan kita, kita pun ada hari pahlawan kan? Pada 31 Julai semalam kan ada khutbah Jumaat, sebab kita ada pahlawan yang berjuang mempertahankan tanah air dan mereka ini Muslim, mati syahid. Tetapi ada juga pahlawan daripada orang kafir. Mereka pun ada ucapan-ucapan mereka. Kalau kita, macam mana kita raikan kita punya pahlawan kita, macam Harimau Malaya bila pergi Piala Asia, ya. Macam baru-baru ni penyokong-penyokong nyanyi lagu apa? Mereka melihat Harimau Malaya sebagai pahlawan. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Tugu negara kat mana? Tugu negara. Sini je kan? So pahlawan. Pahlawan. Tetapi dari kalangan orang-orang kafir, begitulah juga pahlawan mereka. Tuan-tuan kalau banyak tengok cerita filem-filem Roman, filem-filem Roman Empire, kita akan mudah faham ayatnya. Tapi kalau kita tak pernah tengok filem, susah. Jadi kadang saya tengok juga cerita orang-orang kafir ni, sebab nak faham tentang betapa rakyat menjulang mereka padahal tak pergi perang dia pun. Seolah-olah dah menang sebelum perlawanan. Dah menang sebelum perlawanan. So diberikan tepukan gemuruh dan isteri-isteri berkata, abang balik cepat supaya kita pulang dengan pendapatan yang jauh 2-3 kali ganda daripada kehidupan kita sebelum ni. Firaun menjanjikan bayaran yang terbaik kepada komando-komando terbaik mereka yang bakal membantai Bani Israel. Itu rencana kamu. Jadi dalam fikiran mereka, kita akan pergi ke satu medan yang akan memberi kita pencapaian terbaik yang akan viral seluruh dunia. Bagaimana kononnya Mesir berjaya menangani pengganas. Tetapi Allah sebut mereka sebenarnya meninggalkan rumah mereka, keluarga mereka. Itulah hari terakhir mereka. Kami keluarkan mereka untuk pergi ke alam kubur di Laut Merah.
Rupa-rupanya hari yang paling orang bangga dengan kita, hari yang paling banyak orang puji kita, pada hari itu adalah hari terakhir kamu. Maka sentiasa berhati-hati tuan-tuan. Di sebalik, hari itu hari paling menggembirakan. Hari paling kita dapat paling banyak duit barangkali, paling tinggi pangkat barangkali. Sentiasa berwaspada. Semoga Allah lindungi kita daripada kefiraunan. Qarun dimusnahkan Allah pada hari dia menonjolkan harta dia paling mewah. Qarun tidak dimusnahkan dalam rumah masa minum air ke tak? Masalah Netflix tak? Qarun dimusnahkan Allah ketika dia menonjolkan harta dia, pencapaian dia yang paling hebat. Waktu tu bumi terlan dia. Dia dah banyak kali dah keluar pada Bani Israel, menyakitkan hati Bani Israel. Tetapi pada hari itu dia sengaja tunjukkan dia punya harta kekayaan. Hari itulah yang sama Allah jadikan hari terakhir beliau. Okey? Kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Demikianlah kami jadikan apa yang ditinggalkan oleh orang-orang Mesir, kami akan berikan, kami akan wariskan kepada Bani Israel. Apa maksud ayat ini? Kadzalika, demikianlah peraturan alam ini. Orang yang mustada'afin, tahu mustada'afin? Orang yang lemah, orang yang hina seperti Bani Israel, mereka punya roda duduk di bawah, kami akan naikkan roda itu ke atas. Dahulu mereka terhina, kali ini kami jadikan mereka mulia. Dahulu yang ada jannat dan uyun dan kunus dan maqam adalah orang-orang Mesir yang kita sebutkan tadi. Tetapi insya-Allah the time will come, kami akan kurniakan jannat kepada Bani Israel, uyun kepada Bani Israel, kunus kepada Bani Israel, maqam karim kepada Bani Israel. Roda tu akan naik atas kepada kaum muslimin, insya-Allah. Sekarang mereka dihina, tetapi akan datang satu ketika kekayaan orang-orang Mesir, kekuasaan dan kemajuan orang-orang Mesir kami akan beri pada orang Islam. Cuma ia mengambil masa. Ayat 59 ini mengambil masa 50 tahun. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahmatullah. Kata tafsir An-Nabulsi, seorang ulama yang masih lagi hidup, ulama tafsir kelahiran Palestin, Syekh Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi. Beliau kata ayat 59 ni dia mengambil masa 50 tahun nak berlaku. Sebab apa? Selepas Nabi Musa bawa Bani Israel daripada Laut Merah, Musa tidak dapat menawan Palestin. 40 tahun Bani Israel dijauhkan daripada Palestin. Plus 10 tahun Nabi Musa mentarbiah Bani Israel, so lebih kurang 50 tahun. Selepas 50 tahun Allah izinkan murid Nabi Musa yang teman baginda jumpa Nabi Khadir dalam surah Al-Kahfi, nama dia Yusha' bin Nun. Yusha' berjaya menawan Palestin 50 tahun selepas peristiwa Laut Merah. Dan waktu itulah Allah berikan semula keagungan kepada Bani Israel, khususnya pada zaman keturunan Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Mereka itulah yang membawa kegemilangan jauh lebih hebat daripada pencapaian Firaun. Baik, sekarang kita berada di Laut Merah. Boleh lagi ni? Tak ada rehat ya dalam perlawanan 10 minit ni, dahsyat ya. Fa'atba'uhum musyriqin. Lalu Firaun menyusuli. Ingat lagi innakum muttaba'un tadi? Innakum muttaba'un, dan inilah detiknya. Fa'atba'uhum musyriqin. Firaun dan bala tenteranya telah menuju ke arah matahari terbit. Musyrikin, kesemua bala tentera Firaun telah menuju ke arah Bani Israel sedang bergerak, dan ia adalah pada waktu matahari sudah terbit. Kenapa ayat Quran highlightkan tentang masa peristiwa Firaun menemui Bani Israel? Ingat ya, Bani Israel bergerak pada waktu malam. Selepas berjam-jam matahari dah nak terbit.
Menjelang syuruk, tahu syuruk? Waktu syuruk, waktu matahari mula terbit, subuh tidak solat fajar sudah tidak dibenarkan, sudah tamat. So bila waktu syuruk muncul, rupa-rupanya Firaun sudah nyaris menghampiri Bani Israel. Apa kita belajar kat sini? Firaun bila matahari terbit baru nampak Bani Israel dan mereka sudah tidak jauh daripada mereka, barangkali 10 km ataupun 1 km sudah boleh nampak di hadapan mata. Matahari sudah terbit. Allah jadikan peristiwa pertembungan ini berlaku ketika matahari terbit. Kenapa penting bagi Allah sebut matahari sedang terbit? Pertama sekali Allah Ta'ala nak tunjukkan macam mana sebenarnya ini juga rencana Firaun. Bagi Firaun. Firaun punya siasah, sekali lagi, dia bukan ahli politik yang dungu, dia genius. Dia punya fikiran dia adalah biar Musa bawa Bani Israel dan kita akan serang dia ketika Bani Israel sedang terbangun daripada tidur. Maksudnya waktu pagi kita kan letih lagi, mengantuk kan, apatah lagi berjalan jauh. Musa mungkin hentikan diorang untuk tidur di mana-mana, dan waktu pagi kena bergeraklah. Buat waktu siang lagi lah bahaya, betul tak? So waktu pagi bagi orang-orang yang tidak beriman ni, yang tak sembahyang subuh ni, dia waktu yang sangat malas, betul tak? Waktu yang sangat tengah duk gosok mata, nampak dunia pun belum lagi, tengah duk menguap, mengantuk sana sini, betul tak? Bagi orang yang tidak beriman, waktu tu kita serang. Bagi Firaun, mereka berpandangan waktu terbaik untuk menyerang Bani Israel adalah waktu mereka duduk tengah beratur nak pergi bilik air. Tengah rusuk gigi pagi-pagi, tiba-tiba Firaun muncul. Kita tak ready pagi tu. Sebab tu musuh, sebab kita kena ingat, Firaun ni bukan orang yang tak pernah berperang. Dia ada track record cemerlang memimpin tentera Mesir, Egyptian armies, dan susah nak kalah dalam peperangan. So dia ni kaya dengan art of war. Dia ni kaya dengan strategi berperang. So dia ada pengalaman ada sebaik-baik sebaik-baik kita serang musuh ni pada waktu matahari terbit. Sebab mereka tengah duk tidur lagi. Mereka tengah duk bermalas-malasan lagi. So kat sini kita belajar apa tuan-tuan? Jangan tidur waktu pagi. Musuh kita siapa waktu pagi? Tak payah bercakap lah pasal Yahudi, konspirasi semua tu. Bercakap pasal tidur je. Waktu pagi, waktu diberkati. Waktu salat subuh, waktu yang diberkati. Waktu baca Quran yang terbaik adalah waktu fajar. Tiba-tiba kita tidur. Orang macam ni nak pimpin dunia? Tak payahlah. Rezeki Allah sangat murah, berguguran jatuh dari pelbagai sudut. Bukan satu sudut saja, pelbagai sudut pada waktu duha. Apa nama kuliah ni? Kuliah syuruk, kuliah musyarakin, ya, kuliah duha. Dia waktu yang sangat murah rezeki Allah. Orang yang hidup aktif pada waktu pagi, insya-Allah Allah akan berikan kepada dia banyak kebaikan berbanding orang yang bangun lewat sembahyang subuh tidak dilakukan. So waktu pagi adalah waktu cergas, waktu cerdas. Okey, fa atba'uhum musyrikin. Dan waktu matahari terbit juga. Oh, terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fik. Waktu matahari terbit juga, okey, itu rencana Firaun. Maknanya bagi Allah Taala, dia nak serang aku punya hamba pada waktu kononnya hamba-hambaku mengantuk, ya, tidak sempat nak bersedia untuk berperang, tengah duk kalut kendiri, tahu kendiri, menguruskan diri sendiri, mandi, gosok gigi, sarapan, dia nak serang masa tu. Tetapi bagi Allah Ta'ala, apa akan berlaku adalah umpama matahari terbit. Musyrikin umpama matahari terbit, iaitulah kegelapan akan kalah, cahaya akan menang. So Allah memilih waktu fajar, waktu kemusnahan Firaun, kerana Allah Ta'ala nak ajar bukan hanya Firaun kuasa kegelapan. Selagi anda nampak matahari terbit, selagi anda nampak sebelum matahari terbit adalah kegelapan, waktu malam,
Selagi itulah akan ada mana-mana zaman kuasa-kuasa kegelapan yang membawa kebatilan. Tetapi kita kena percaya, gelap macam mana pun malam, matahari ada sesiapa boleh halang. Ada pemimpin dunia boleh halang matahari terbit? Musyrikin tak ada. So Allah akan jadikan cahaya Islam akan muncul. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan jadikan cahaya Islam ini muncul, dan cahaya itu disimbolikkan oleh Musa. Dan kegelapan itu simboliknya Firaun. So kebenaran akan menang, kebatilan akan kalah. Itu antara hikmah Allah highlightkan masa kemusnahan Firaun adalah pada waktu syuruq, pada waktu pagi. Nah, sekarang kita berada di babak yang paling mendebarkan. Saya harap saya sempat. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Setelah kedua-dua kumpulan, jam'an, dua kumpulan itu tara'a, saling melihat antara satu sama lain. Maksudnya apa? Semasa Bani Israel keluar tadi, Firaun masih lagi jauh, tidak kelihatan. Sekarang di Laut Merah, Bani Israel diberitahu oleh Musa mereka kena berhenti di situ. Bani Israel berkata, kenapa kita datang ke laut ni? Kita tak bawa perahu ni, kita tak bawa kapal. Buat apa datang ke sini? Kita nak buat sesi rehat-rehat minda ke? Kita nak ke mana? Depan kita laut ni, Musa. Musa kata, we need to stay here. Allah beritahu saya. Tunggu punya tunggu, tidak sampai beberapa minit nampak debu-debu naik ke udara. OMG. Nampak dari kejauhan kuda-kuda dengan senjata lembing terhunus dan pedang-pedang diangkat. Alamak, habislah kita. Mereka dah jumpa kita. Inna lamudrakun. Kita akan ditangkap dan dibunuh oleh tentera Firaun. Senjata mereka, pedang mereka, lembing mereka, tombak mereka akan sampai ke tubuh kita. Wahai Musa, punyalah banyak tanah-tanah kosong di Mesir untuk kuburkan kami. Kenapa nak kuburkan kami di Laut Merah? Itu ucapan Bani Israel. Tetapi ucapan ashab, beri perhatian pada kalimah ashab. Ingat lagi saya sebut tadi ashab siapa? Ahli majlis syura Nabi Musa. 12 orang pemimpin yang paling hampir dengan Nabi Musa. Depa tu pun sudah tidak percaya pada janji Nabi Musa. Orang yang paling rapat dengan Nabi Musa pun sudah hilang kepercayaan yang kita akan selamat. Mereka merasakan game over. This is the end. Pada waktu yang sangat kritikal ini, ketika akal masing-masing hanya nampak apa di hadapan mereka Firaun, di belakang mereka laut, mereka sudah tidak ada iman, mereka hanya ada akal yang mentafsirkan apa yang zahir, mereka tidak ada iman. Waktu ni Musa bila dengar orang kata, ataupun dia punya menteri-menteri ataupun dia punya ahli strategis, dia kata kita akan ditangkap oleh Firaun, dia terus beritahu, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Tuan-tuan follow saya, ini ayat paling penting, saya nak anda balik dengan ayat ni, iaitulah 4 kalimah inna ma'iya. Saya tak dengar. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Tutup Quran, cuba sebut sekali lagi. Inna rabbi apanya? Inna ma'iya rabbi sayahdini. Bila anda ditimpa musibah, baca doa ni. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita daripada musibah tersebut. Sebagaimana Allah keluarkan Musa daripada musibah di Laut Merah.
Kalla artinya apa? Berhenti cakap macam tu. Kamu orang-orang kanan saya, never said that words. Kalla. Mana iman kamu semua? Hebat Musa, subhanallah. Ingat ya, kita kena ingat. Musa sendiri dia tak tahu apa Tuhan akan buat. Musa sendiri dia tak tahu apa akan Tuhan buat. Kita ni memang tahu laut terbelah, betul tak? Asal cerita Nabi Musa, laut terbelah. Asal laut terbelah, cerita Nabi Musa. Kadang-kadang kita tak hargai situasi itu secara live. Cuba anda duduk di tempat Nabi Musa sekejap. Duduk di tempat Nabi Musa. Agaknya dia akan rasa Tuhan tolong kot celah mana? Setakat track record tongkat tu, tongkat tu pernah jadi ular, betul? Ular tolong ke seberang laut tu? Tak boleh. Jadi cuba letak diri anda di tempat Musa. Sebab peristiwa laut terbelah tak pernah berlaku sebelum itu. Dan tak pernah berlaku selepas itu. Itulah kali pertama laut terbelah. Dan itulah kali terakhir. Cuba anda duduk di tempat Nabi Musa. Agaknya Allah nak bantu macam mana ni? Allah turunkan kapal daripada langit ke? Ataupun kita dapat buat kapal dalam masa yang sangat singkat ke? Jadi saya nak anda faham, Musa cakap dalam keadaan dia sendiri buntu. Musa cakap ayat 62 ni, 4 kalimah ni, dia sendiri tak tahu Tuhan nak tolong macam mana. So apa pengajaran dia? Bila ditimpa musibah, jangan tunggu ada ilham nak buat apa baru cakap inna ma'iya rabbi sayahdini. Ketika hentaman pertama musibah, tahu hentaman pertama? Ketika waktu musibah itu baru saja terjadi kepada anda, waktu itu anda sebut. Jangan tunggu terlalu lama. Jadi macam Nabi Musa. Dia sebut pun dalam keadaan dia tak tahu macam mana Tuhan akan tolong. Tetapi dengan menyebut, dengan mengucap, Allah beri ilham. Bukan Allah beri ilham dulu baru ucap. Kalau anda mahu Allah ilhamkan jalan keluar, ucap terus ketika hentaman pertama musibah. Okey? Kalau keluar sekejap lagi nak balik, tiba-tiba baru perasan tayar tak ada angin. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Tuhan beri jalan keluar. Itu baru musibah kecil. Musibah besar, jangan tunggu lama sangat baru nak sebut. Sebab biasanya kita ni bila berlaku musibah, apa yang akan disebut dulu? Aduh ya, kenapalah jadi macam ni pula dah? Siapa punya kerja ni? Ataupun Tuhan, kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Kenapa sekarang? Kenapa tidak waktu lain? Why me, God? Na'udzubillah daripada cakap macam tu. Ingat ya, walaupun anda tak nampak jalan keluar, walaupun nampak macam mustahil benda ni boleh ada solution, never said that words. Biar yang keluar daripada mulut anda, Tuhan ada jalan keluar. Tuhan sedang mengatur kebaikan pada saya. Inna ma'iya rabbi sayahdini. 17 kali kita baca ihdinas sirat al-mustaqim. Inilah tafsirannya. 17 kali kita baca ihdinas sirat al-mustaqim. Tuhan beri saya petunjuk. Ramai orang faham petunjuk kat situ ilmu agama. Padahal jalan keluar kepada masalah hidup. Hidayah bukan sekadar ilmu untuk dekat dengan Tuhan. Hidayah juga artinya jalan keluar bila saya menghadapi musibah dalam hidup. Tuhan pandu saya. Saya kena buat keputusan, saya kena buat pilihan. Tuhan bantu saya. Saya percaya bila engkau bantu, segala yang akan saya lalui sebentar lagi akan dipermudahkan. Dan ternyata bila baginda lafaz, berlakulah keajaiban. Lafaz dulu, baru Allah bagi rezeki. Ini tak lafaz, lepas tu menunggu rezeki bantu, rezeki datang. Say that word pertama sekali. Lalu bila baginda sebut fa'auhayna, tanpa melengahkan masa. Allah tidak delay mustajabkan doa hamba-hambanya. Allah kesian tengok hambanya yang bergantung kepadanya. Musa sendirian beriman ketika orang-orang kanannya sendiri sudah hilang keyakinan.
Ingat ya, dalam hidup kita semua akan ada situasi laut merah. Apa dia maksud laut merah? Dalam diari kehidupan anda, buntu, nak buat macam mana? Orang kata tak ada solution benda ni, anda hanya kata hadapi je lah. Buat macam mana? Itulah laut merah. Di depan kita musuh, di belakang kita laut. Kita tak ada jalan keluar menurut logik. Terkadang hidup ni ada perkara dia kena berasaskan iman dan percaya, walaupun bertentangan dengan logik. Lalu Allah berikan wahyu kepada Musa. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr. Tuan-tuan, kita dah pukul 12. Sedangkan inilah babak yang paling penting. Beritahu saya, apa patut saya buat? Seharusnya saya berhenti sebelah 45 tadi lagi untuk mengizinkan soal jawab. Tetapi saya minta maaf, saya terlupa. Dan sekarang baru saya sedar diri ini terbatas. Okey, di belakang sana ya tuan-tuan ada buku kompas. Anda kalau nak tahu sinopsis surah boleh dapatkan. Di belakang itu juga ada kisah-kisah wanita dan lelaki yang terhebat dalam Al-Quran, tapi English version. Juga tentang cerita susun atur surah dan susun atur ayat, ada hikmah. Juga ada cerita Muhammad Al-Fatih menurut kacamata saya lah. Pergi Turki banyak kali ni, I learn something from Al-Fatih. Al-Mulk pun ada, Luqman, Tadabbur, semuanya bertemakan tadabbur. Dan terbaru cerita Zulkarnain. Jadi kalau nak belajar lebih lanjut, boleh dapatkan karya ini insya-Allah. Jadi beri saya hidayah. Pukul 12 dah. Sebelum tu ada soalan? Setakat kita dah lalu. Jadi saya memang tak boleh berhenti pukul 12 sebab saya mula 10 suku. So kerana kelalaian saya mula 10 suku. Jadi saya nak minta izin untuk tamat 12 suku. Kalau tuan-tuan nak tamat pukul 2, tuan-tuan duduk je lah. Tetapi sesiapa yang ada komitmen, tidak ada masalah, boleh tinggalkan majlis. Saya berjanji 12 suku saya tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan Musa untuk memukul laut itu dengan tongkatnya. Soalan, kenapa tongkat? Kenapa tongkat? Allah boleh buat tak tiba-tiba laut itu terbelah? Allah boleh buat tiba-tiba laut itu terbelah. Tetapi kenapa tiba-tiba Allah kata do something dengan tongkat kamu Musa? You punya tongkat itulah solution kepada kebuntuan. Ingat ya, ini bukan sekadar tongkat. Ini tongkat yang sudah ada track record menjadi ayat Allah yang bermaksud mukjizat. Beritahu saya, apa yang pernah tongkat ini lakukan sebelum Laut Merah? Tongkat ini pernah bertukar menjadi ular gergasi, bukan sihir. Bahkan menelan ular-ular bayangan, ular-ular sihir. Tongkat ini berasal daripada kayu mati yang Musa gunakan untuk mengembala kambing 10 tahun di Madian. Tiba-tiba tongkat daripada kayu mati bertukar jadi ular gergasi. Itu sahaja pencapaian teragung tongkat ini. Tetapi biasalah manusia, dia terlupa ayat Allah pada dirinya sendiri. Tak ada seorang pun daripada Bani Israel, tak ada seorang pun daripada ahli majlis mesyuarat Nabi Musa yang berkata, Musa, do something dengan tongkat kamu. Tak ada seorang pun kata. Dan Musa sendiri terlupa. Mungkin ada something daripada tongkat ini, wahai Allah. Allah Ta'ala nak ajar kita kekadang kan,
Solution masalah kita tu ada dekat dengan kita. Tak payah nak meraba-raba cari di luar sana. Dia ada dekat dengan kita. Dia ada di tangan kanan kamu. Baca ayat Allah itu, baca. Di situ ada solutionnya. Tapi kerana kita tidak baca, kita meraba-raba dalam kegelapan. Lalu Allah jadikan ayat Allah itulah yang sama, tongkat yang sama akan selesaikan masalah. Musa pukul tongkat itu. Dan pukul adalah simbolik orang kuat atau orang lemah. Allah tidak kata campak tongkat tu. Musa pernah campak tongkat, betul? Lalu bertukar jadi ular. Tapi dalam keadaan ini dia tak boleh campak. Yelah, campak ke laut jadi apa nanti? Hilang. So campak, aku nak pukul. Pukul. Sebab bila pukul, dia menunjuk ke simbolik orang kuat, orang lemah. Orang kuat, jangan tunjuk lemah di hadapan musuh. Kamu kena tunjukkan kamu kuat. Walaupun logik, akalnya, kamu tidak kelihatan boleh mendapat kekuatan. So pukul laut itu dan tiba-tiba famfalaqa, lautan itu terbelah kepada dua belahan. Falaqa adalah terbelah untuk memberikan kehidupan. Falaqa, bukan faraqa. Falaqa, sesuatu yang terbelah untuk memberi kehidupan. Contohnya biji benih. Bila kita semai, bajai, dia akan terbelah untuk menghasilkan pucuk. Itu tanda akan ada kehidupan. Ibu-ibu 9 bulan akan berlakunya falaqa. Terbelah, air ketuban pecah, lalu akan keluar kehidupan bayi kesayangan kita sendiri. Qul a'udzu birabbil falaq. Bila kita ditimpa musibah, jangan tinggal surah tu. Surah itu beritahu apa jua keburukan yang menimpa kamu. I have solutions. Allah kata, aku ada penyelesaian yang kamu tak boleh teka. Allah ada penyelesaian. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Firaun adalah syar. Laut merah, ombaknya ganas adalah syar. Lihat peristiwa ini untuk faham suratul falaq. Macam mana kami jaga orang-orang mukmin daripada bahaya. Lalu bila lautan merah itu terbelah, para ulama menyatakan kullu firqin, ia terbelah kepada 12 belahan. Puf, puf, puf. Ada 12 lorong untuk 12 kabilah masuk. Dan setiap proses terbelah itu, anda akan mendapati dia punya dinding itu setinggi taud. Taud, ada perkataan taud, ayat 63, betul? Taud ni artinya gunung yang amat kukuh dan tinggi. Anda bayangkan sekarang, laut yang dalam itu telah Allah Ta'ala belah, ada lorong boleh masuk, dan belahan itu semacam ada dinding, seakan air laut menjadi beku untuk mendinding, untuk jadi dinding tinggi. Tinggi itu bukan tinggi 1 meter, 2 meter, tuan-tuan. Tinggi yang amat setinggi gunung dan keras, tak bergerak. Bukanlah air laut itu membeku, tetapi ada dinding daripada air laut sendiri. Macam mana Allah Ta'ala boleh buat dengan tiba-tiba ada bahagian laut beku, ada bahagian laut macam biasa? Dia berkuasa dengan bagi arahan sahaja. Kun fayakun, api boleh jadi sejuk. Nak pelik kat mana? Api boleh jadi sejuk pada Nabi Ibrahim. Sekarang air tiba-tiba membeku. Dan tanah untuk lalu, Bani Israel lalu, tiba-tiba tanah tu jadi kering. Aneh. Tiba-tiba jadi kering. Sebab kalau anda berlari dalam tanah yang selut, tanah yang mendap, tanah dasar laut, nak lari macam mana? Kita bukan ada kasut Skechers pun. Nak lari macam mana kalau tanah yang lembut? Dan kalau satu belahan, bayangkan yang kat belakang macam mana, orang-orang warga emas macam mana, mereka ketinggalan di belakang. So akan bertembung, akan saling racing. So Allah Ta'ala buat ada 12 lorong, 12 belahan, luar biasa. Setengah ulama kata satu lorong sahaja, besar. Tapi setengah ulama kata dia memang ada 12. Sebab ada 12 kabilah, 600,000. Macam mana nak pergi sampai semua serentak? Sedangkan Musa
Di hadapannya sudah nampak Firaun. Wa azlafna thammal akharin. Okey, kalau salah baca kita akan baca thumma. Salah tu. Kat situ bukan thumma. Thumma tu ayat 66. Thumma, tapi 66 ni 64 ni thumma ke thamma? Sama. Jadi jangan salah baca. Wa azlafna, kami dekatkan Firaun kepada laut merah yang sedang terbelah di hadapan matanya. Thamma, artinya hunaka, di situ Firaun sedang termenung bersama dengan bala tenteranya, melihat laut merah terbelah. Allah Ta'ala menggambarkan Firaun sedang berfikir, nak masuk tak nak masuk, nak masuk tak nak masuk. Kenapa macam tu? Pertama sekali, ini benda luar biasa. Bagaimana Musa melakukannya? Ini mukjizat paling dahsyat. Dia duduk fikir, nak masuk tak nak masuk, nak masuk tak nak masuk. Sepatutnya masa inilah dia bertaubat. Allah masih tunjuk pada Firaun, Musa memang utusan Tuhan. Cukup-cukuplah sombong. Depan mata kamu, sebelum tu dah 11 mukjizat. Ni yang dah ke-12. Apa lagi yang kamu nak, wahai Firaun? Kalau dia bertaubat masa tu, di hadapan laut merah terbelah, thamma, di situ kalau dia bertaubat, Allah terima. Tetapi di mana dia bertaubat? Firaun. Bila nyawa dah sampai sini, di dalam laut, maka taubat tidak diterima. Kerana ia sudah terlewat. Jadi, akhirnya Firaun dapat nampak Bani Israel dah sampai belah sana. Dapat nampak di belah sana Bani Israel, hai, bye-bye kepada Firaun. Tentera-tentera Firaun dapat melihat keanehan dan anda cuba bayangkan, Bani Israel masa nak lintas tu, dia ada dua bahaya. Dia orang akan lintas dengan penuh rasa takut. Takut yang pertama, Firaun naik kuda tu, dia boleh kejar kita bila-bila masa. So kita kena cepat. Cepat pula kita lalu dalam laut. Anda cuba bayang anda akan nampak apa? Dengan panorama laut yang begitu tinggi, anda masuk di dasar laut. Nampak ikan apa? Macam-macam ikan boleh nampak, tuan-tuan. Ini bukan cerita aqua dekat KLCC tu. Kalaulah kita duduk kat Bani Israel punya situasi, masa kita nak lintas tu, takut yang pertama pada Firaun sampai. Takut yang kedua, ni, berapa minit tempoh air ni akan bertahan. Takut kejap lagi kita tak sempat sampai, dia dah cantum balik. Biasalah manusia kan, dia tak ada pengalaman benda ni. Tetapi Allah Ta'ala jadikan seluruh Bani Israel selamat sampai, dan Firaun masih lagi berfikir nak masuk tak nak masuk, dan akhirnya dia masuk. Dan dia masuk bersama dengan seluruh kekuatan, dan itulah keputusan dia yang salah dan paling besar kesalahan. Dia telah menguburkan dirinya sendiri bila lautan itu bersatu. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala tunjukkan pada kita, Allah sentiasa ada jalan kepada hamba-hambanya dari arah yang tidak diduga. Ya, ini bukan hanya cerita Nabi Musa dengan Firaun di Laut Merah. Ini adalah cerita wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa, antara cara bertakwa adalah dengan melafazkan apa? 4 kalimah tadi. Inna ma'i Rabbi sayahdini. Tuhan ada dengan saya. Tuhan tak akan tinggalkan saya. Bila Tuhan ada dengan saya, dia maha gagah kepada setiap orang yang berlagak gagah. Dia maha halus sehingga saya tidak nampak rencananya. Dia maha bijaksana sehingga apa yang bakal dia berikan di luar jangkaan saya. Dia maha kreatif sehingga apa yang terbaik untuk saya dia akan berikan sebentar lagi. Dia ada semua maha 99 tu. So bergantung pada dia, sayahdi ni, dia akan beri petunjuk. Mudah-mudahan cerita 10 Muharram ini menjadi budaya kita untuk kita diskuskan, kita bincangkan pada setiap kali kita memasuki tahun baru, insya-Allah, selain daripada menghidupkan sunnah berpuasa.
Wallahu alam, saya berhenti setakat itu dulu. Kalau ada soalan bolehlah diajukan. Barakallahu